Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awani jam ini anda bersama saya Hilmi Malik. Baiklah, kita masih lagi bercakap mengenai dengan bahang PRN Melaka. Pasca PRN Melaka ketika ini kita melihat semalam keputusan yang memihak kepada Barisan Nasional yang masih lagi memegang tampuk pimpinan Kerajaan Negeri Melaka. Dan untuk mengulas lanjut dengan apa yang berlaku pada PRN Melaka pada kali ini, dan bersama saya ketika ini adalah penganalisis politik dan media sosial UiTM, Prof. Madya Dr. Sarah Chinasamy. Baiklah Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani Prof. Salam Malik. Okey Prof, kita melihat pada PRN Melaka secara keseluruhannya, apa yang Prof boleh ulas, yang boleh kita lihat sepanjang proses PRN yang berlaku pada semalam dan juga hasil keputusan yang juga kita lihat memihak kepada Barisan Nasional memegang kembali PRN Kerajaan Negeri Melaka pada ketika ini, Prof. Kita lihat semalam keputusan PRN Melaka ini telah memberikan banyak impak terhadap lanskap politik negara kita ketika kita akan berhadapan dengan PRU 15 yang akan datang. Jadi banyak faktor yang kita boleh belajar daripada PRN Melaka semalam. Salah satunya kalau kita lihat sentimen kepartian itu adalah terlalu tinggi. Kalau saya lihat melebihi faktor daripada media sosial, faktor daripada norma baru yang mana kita terpaksa berhadapan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga SPR, dan juga melebihi faktor calon-calon muda yang mana kita lihat hampir 70 ke 80% diterampilkan muka-muka baru di dalam PRN Melaka ini. Jadi kita lihat kemenangan Barisan Nasional ini sudah pastinya banyak berkait rapat dengan sebati dengan sentimen 60 tahun pemerintahan mereka, yang mana juga saya dapati terkena tempias 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan yang mana menghampakan rakyat. Jadi di sini kita dapat lihat satu perubahan yang begitu besar di dalam PRN Melaka ini, iaitu satu huge swing yang agak besar untuk Barisan Nasional. Jadi banyak yang kita boleh pelajari di sini. Kalau kita lihat di sini di dalam PRU 18, PRU yang 2018 lebih kepada kalau Pakatan Harapan, tetapi di sini kalau kita lihat di dalam PRN Melaka ni huge swing ini banyak untuk Barisan Nasional. Jadi ia menunjukkan satu kematangan dan juga satu keterbukaan rakyat kita untuk menilai kepimpinan dan juga KPI performa parti-parti yang bertanding. Jadi ini adalah satu perubahan yang agak besar kalau kita lihat daripada PRU 2018 dan sekarang PRN Melaka, begitu huge swing untuk kemenangan Barisan Nasional. Jadi saya melihat PRN Melaka ini terampilkan satu proses demokrasi pilihan raya yang sihat. Kalau sebelum ini kita lihat gabungan two-way political party system, tetapi di dalam ini lebih kepada multiple party system, yang mana ini yang kita perlukan kerana kita memerlukan faktor check and balance di dalam pentadbiran kita. Kita memerlukan ketelusan, kita memerlukan bebas rasuah, bebas daripada kes mahkamah dan sebagainya. Jadi kita memerlukan hujahan politik yang matang di sini, yang mana memberikan pilihan yang banyak kepada orang ramai, dan sudah pastinya kita perlu juga mempercepatkan enactment lompat parti juga di sini. Jadi saya melihat PRN Melaka ini akan menjadi titik tolak kepada PRU 15 yang akan datang dari segi menguji keupayaan parti politik masing-masing di dalam PRN Melaka, dan juga kita lihat pilihan raya norma baru. Sejauh manakah pilihan raya norma baru ini telah kita adaptasikan di dalam PRN Melaka dan untuk kita bawa ke hadapan ke PRU 15 yang akan datang. Okey, baik Prof. Kita bercakap juga mengenai dengan pasca PRN Melaka ini, kita melihat situasi norma baru yang mana menuntut ahli politik juga menggunakan platform atas talian ini, media sosial, sebagai platform mereka untuk berkempen. Tapi kita bercakap juga bagaimana daripada segi soal cabaran ahli politik ini. Kita faham media sosial juga ada peringkat umur daripada segi pengikutnya, daripada segi yang golongan muda dan mungkin golongan yang agak berusia. Tapi daripada segi soal mereka untuk berkempen itu, bagaimana kita ingin pastikan bahawa aktiviti berkempen
kempen mereka ini sampai di semua peringkat umum? Adakah ini menjadi satu cabaran buat ahli politik dalam situasi norma baru ini, Prof? Satu soalan yang baik, Helmi. Kalau kita lihat daripada kronologinya daripada 2008, 2013 dan juga 2018, kita lihat kesemua PRU ini menggunakan combination approach, iaitu penggunaan platform media sosial dan juga pada masa yang sama pendekatan tradisional, iaitu perang poster menggunakan speaker dari satu kawasan ke kawasan. Tetapi di dalam PRN Melaka ini, ia telah menguji kemampuan dan keterampilan parti masing-masing dan juga calon-calonnya di dalam mereka adaptasi teknologi baru ini di dalam penggunaan platform media sosial. Jadi kalau kita lihat di dalam PRN Melaka ini, saya lihat ketiga-tiga parti ini telah menggunakan secara maksimal, sebab itu yang patut harus buat di dalam pilihan raya norma baru ini. Dan kita lihat manifesto, kita melihat banyak live sidang akhbar, semuanya telah digunakan secara maksimum. Tetapi saya melihat engagement itu bukan hanya sekadar meletakkan sebarangnya, tetapi dia perlu berlaku. Bagaimana kita membuat personal touch ni on the ground, macam tu kita harus membuat di dalam platform media sosial. Dan juga pada masa yang sama, kita harus melihat penerapan internet dan juga populasi di kawasan berkenaan. Mungkin di kawasan itu mempunyai ramai warga emas, mungkin di kawasan itu mempunyai sekumpulan yang kecil mereka yang duduk di bandar ataupun mungkin. Jadi kita kena tengok faktor-faktor yang ni semua. Walaupun ia adalah pilihan raya norma baru, tetapi bagaimana bergantung kepada keterampilan calon-calon. Adakah mereka arif enough, literasi media sosial mereka tu bagus, literasi politik mereka bagus untuk mengemukakan ujahan dan bukannya berunsurkan provokasi di dalam platform media sosial. Jadi saya ada juga mengukakan pelbagai jenis cadangan di dalam PRN Melaka ini juga, di mana apabila kita mengenal pasti populasi berkenaan, apakah cara yang terbaik selain daripada platform media sosial ini untuk kita mendekati mereka. WhatsApp sudah pastinya dapat digunakan, di mana kita dapat mengumpulkan ketua-ketua komuniti di sesuatu kawasan, kerana kebanyakan warga-warga yang lebih daripada 55 tahun ke atas ini mereka aktif di dalam persatuan, di dalam pelbagai jenis bentuk NGO, di dalam pengurusi rumah ibadah dan sebagainya. Jadi adanya cara untuk kita menerapi sehingga peringkat akar umbi walaupun mereka duduk di kawasan pedalaman, kerana kita masih menggunakan smartphone walaupun kita berada di kawasan pedalaman. Jadi mungkin ahli-ahli politik dan parti-parti politik ini boleh melihat PRN ini sebagai satu test market untuk mereka menjadikan satu iktibar di dalam PRU 15 yang akan datang, di mana calon-calon bagaimana mereka dapat mengadakan personal touch itu di dalam peringkat platform-platform media sosial. Dan di samping itu penggunaan WhatsApp juga. Jadi mungkin PRU 15 ini akan berbentuk pilihan raya norma baru juga seperti PRN Melaka, tetapi bagaimana anda ingin mempergandakan, menjenamakan parti politik anda dan juga pada masa yang sama meraih sokongan yang mana dapat memenangi hati dan minda pengundi-pengundi di kawasan anda. Okey, baik Prof. Kita juga melihat pada apa yang berlaku di Melaka ini seperti yang Prof katakan tadi. Adakah Prof setuju dengan apa yang berlaku di Melaka ini? Adakah aktiviti berkempen secara atas talian ini bakal menjadi indikator untuk proses pilihan raya pada yang akan datang, khususnya pada Sarawak dan juga PRU yang akan datang ini, Prof? Secara ringkasnya. Saya melihat untuk PRU yang akan datang dan juga untuk negeri Sarawak sudah tentunya platform media sosial ini memainkan satu peranan yang penting, tetapi ia haruslah dipergandakan bagaimana secara maksimum anda menggunakan platform-platform ini, tetapi pada masa yang sama ia bukan sekadar likes, share dan repost balik, tetapi lebih kepada engagement dalam talian. Dan apabila engagement talian ini anda buat, mungkin anda boleh membentuk sukarelawan, anda mungkin boleh menyampaikan maklumat seumpama itu sehingga ke peringkat akar umbi. Jadi ini adalah satu pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita ambil untuk kita memperbaiki lagi mekanisme penyampaian maklumat terhadap pengundi-pengundi yang bakal kita berhadapan di pilihan raya Sarawak dan juga PRU 15 yang akan datang.
Okey, baik, itu dia tadi Prof. Madya Dr. Sarah Chinasamy merupakan penganalisis politik dan media sosial UiTM. Dan terima kasih Prof atas perkongsian dan Sama, ulasan Malik. itu tadi, dan untuk itu kita terus kepada perkembangan berikutnya.